السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا. الحمد لله الذي وفقنا لتحري ليلة القدر بالاعتكاف العشر الأواخر من رمضان إيمانا واحتسابا. الحمد لله الذي أكرمنا بتلاوة كتابه العزيز مدارسة وتدبرا وفهما وتلاوة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ikhwan akhwat, sidang i'tikaf shaimin shaimat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, di mana-mana masjid dalam negeri dan di luar negeri. Alhamdulillah, hari ini sebagai hari yang ke-8 berturut-turut bagi majlis ma'al Quran tadabburan wa ta'alluman, maka marilah kita teruskan hari ini akan ayat yang masih baki daripada surah At-Taghabun, yaitu ayat yang ke-11 hingga seterusnya insya-Allah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalban wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Allahu la ilaha illa hu wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa أولادكم
Astaghfirullah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Alhamdulillah, 8 keratan ayat Allah dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur dari surah At-Taghabun ayat 11 hingga akhir surah 18. Allahus Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim Al-Barrur Rahim. Ialah yang sentiasa bersama kita, menghantarkan para malaikatnya, menurunkan sakinahnya serta menyelubungi kita dengan rahmatnya. Di samping berbangga-bangga menyebut nama kita satu persatu di hadapan khalayak yang ramai di alam langit sana. Dengan itu dia selalu menambah pahala cahaya kepada kita, hidayat taufik kepada kita, rahmat barakah kepada kita, iman, ilmu, amal salah dan darajat yang tinggi kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita bicara tentang inti kepada surah ini, iaitu At-Taghabun. Kita dalam Islam dia suruh selalu mengenang masalah taghabun. Orang taghabun ni orang nak turakit dengan ciwit. Nah, orang hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Itu orang beriman ni ya ambil kira taghabun.
Orang tak ambil kira, orang kafir, orang tak ada harga hidup dia. Orang yang Allah Ta'ala sedar kata hidup dia ni adalah satu permodalan besar dalam berniaga dengan Allah yang sentiasa menunggu, membeli, membalas dan menerima amalan dan perniagaan kita. Di situlah tubiknya at-tarabun. Tarabun ni mari situ, mari dikira. Kalau tak kira tak ada apa tak. Manusia ni dia kira hidup dia. Tak ada manusia yang tak kira hidup dia. Nah, oleh itu maka alhamdulillah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu kata Umar, hendaklah kamu kirakan hidupmu untuk sebelum kamu diperkira oleh Allah Ta'ala hisaban yasira ka syadida ka na'udzubillah. Kira dulu. Lah ni kita kira bawa baca surah At-Tarabun ni kita beringatlah. Dulu kita tak tahu, tak erti kata poin gapo kata Islam duk tekan dalam hidup kita. Di antara ciwit yang Allah Taala bawa dalam Quran dia ialah At-Tarabun. Kita kena ambil kira lah. Lepas pada ni kita tak boleh kartun lah. Tak boleh jadi gapa dia plat. Tarabun Melaka tu plat, kartun. Nah, tukung jalan Melaka tu. Tarabun Melaka tu kena tipu. Nah, terlepas peluang serta dengan rugi yang maha besar sekali. Rugi akhirat ni rugi tak ada arah. Rugi kena gada barang dalam syurga wi ke orang kita kena duduk dalam neraka tu rugilah tu. Berat benar. Nah, asal kita semua ada dalam syurga tempat belaka tu ada. Tapi akhir sekali bain gerak siapa kena wi belaka ke demo. Allah wi ke orang yang beriman masuk syurga tu lah. Kita kena pergi masuk neraka itulah sujud kerugian manusia. Na'udzubillah min dzalik. Itulah sujud tarabun ya Pak. Kita tengok dalam kemarin sangkut bersangkut dengan tarabun ada sikit lagi kita baca tak habis di nota kaki dia tu dah muka 15. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadun al-jannata illa uriya maq'adahu minan nar law asa'a la yazdada syukra wa la yadkhulu an-nara ahadun illa uriya maq'adahu fil jannah law ahsana liyakuna alaihi hasratan. Hak tadi liyazdada syukra. Hak ni liyakuna alaihi hasratan. Ini hadis Bukhari nah bukan main-main. Nah, hadis Bukhari ni kebuat benar lah. Standard benar dari segi tak bohong, dari segi nakal perkataan yang benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakam 5 9 kan. Nah, tu dia. Juzuk 7 muka 204. Atau tu rakam. Ya tiap-tiap hadis ti ada rakam, patut ada juzuk lah kitab juzuk apa muka apa. Maksudnya tidak ada seorang hamba yang masuk syurga kecuali diperlihat kepadanya akan tepatnya dalam neraka. Allah. Sekiranya ia berbuat jahat ning ni tempatmu aku cadas siadah Ibrahim. Ikutlah nama apa orang Islam. Supaya apa? Supaya bertambah tinggi syukurnya. Alhamdulillah, aku dulu kalau duduk pelengak, nah puak-puak tak juruh tu ke Allah. Sinilah tempat aku, alhamdulillah aku selamat. Dulu api. Nauzubillahi min dzalik. Ini hadis Sahih Bukhari. Ni witi ciwit ni. Ni berhubung dengan hidup kita. Kita tak tahu bagaimana ni. Kalau tak dengar Nabi ayat tak tahu. Nabi kalau Tuhan tak ayat dia tak tahu juga.
Dia kena Tuhan royak belakang. Bagian ni bagian tak boleh wicai. Tak boleh pakai otak saja, tak boleh. Dia kena dengar sama'i daripada Allah Ta'ala. Sebaliknya, tidak ada seorang hamba yang masuk neraka, orang kafir baik, orang Islam biasa banyak timbalan timbang yang berat lek jahat, nauzubillah min dzalik, kecuali diperlihat kepadanya akan mahligainya dalam syurga. Pergi tengok dulu dalam syurga ni ialah kawasan aku duk cadai kemuhe. Nah, saat kau nama bagilah. Tahu jauh tu nama saat tu bukan suka perut. Nah, nama saat ni saya tak apa nama jauh molek tapi Tuhan tak kenal Tuhan orang kan. Saat pun tak ada bedah apa lah dah. Nah, saat ni dia Nauzubillah min dzalik. Sekiranya ia berbuat baik tu aku duk royak lah aku ping ku duk royak kemung dulu kalau mu tu tu ni ning cadai aku cadai mu. Allah luahnya sinabana mahligai. Supaya bertambah banyak sesanya terhadap kejahatan dia. Ni orang panggil satu teknik Tuhan mau jadi sesaya tu habis besar. Tapi sesat faedah lagi tak ada faedah dah. Salah satu dah betul azab Tuhan nak azab pada manusia ya awak baca ni. Kalau tadi salah satu dah nikmat Tuhan nak tunjuk pada hamba-Nya daripada ahli syurga. Ning nikmat mu kalau mu duk turut puak-puak tu dulu mu duk sabar siapa kena hamba dia mau misal dah. Kalau kau anak-anak mu dapat benda ni. Mu kena zalim di dunia dulu ning dia mu dapat. Kalau tidak ni neraka tempatmu. Kalau ni Allah cadai mahligai berain kepada orang jahat. Akhirnya sesah besar. Lepas tu lagi masuk neraka ya. Allah. Nak ayat kata Allah Ta'ala cara sungguh-sungguh kepada dia tu. Bukan sekadar boleh mamuh cik tak habislah dunia dak. Pakai cik tak orang nak pakai lah dunia dak. Nyawa cik tak orang nak nyawa lah dunia dak. Tetapi cadai mahligai di akhirat esok pula. Hei orang kafir kepada mung ni. Hei jin kafir kepada mung ni. Tapi mung tak jauh dak. Aku tak tahu nak kira pakai gada bagi mung kedemo lah. Wisaka kedemo dah ni. Tarabon siapa ni nak tunjuk tarabon ni. Nak tunjuk katanya rugi bank gerak dengan siapa. Allah. Lah ni mo ni bank gerak. Itulah hakikat at-tarabun. Saya kata di ujung tu. Itulah hakikat at-tarabun. Allah pakai pok itu pakai perik lah lepas dan klik ni. We ingat tarabun lah munafiqun, jangan jadi orang munafik. Lepas tu jangan jadi orang pelak. Orang rugi, orang benggerak, kena gadah habis syurga-syurga dia tu ada cadai. Murah sungguh tu cadai belaka kau orang kafir pun cadai syurga. Orang kafir Allah Ta'ala cadai syurga ke puak mung semua tu cadai belaka dah. Kalau mu mati dalam keadaan kafir mung, inilah gambar hadis ning sebagai nak tunjuk prakot tekan di akhirat sak. Kamu akan diperlihatkan syurga Allah Ta'ala cadai ke bamung sebagai Tuhan yang arhamur rahimin kepada setiap orang hamba dia tu. Untuk kamu nak tengok kata inilah rububiyah Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Allah rububiyah dia cara sungguh-sungguh. Dunia ni habis kan. Seka-seka jadi akhirat esok pun cadai mahligai pula. Tapi mu tak jauh, aku kena bunuh neraka. Nauzubillah min dzalik. Itulah hadis sahih nah, bukan dongeng-dongeng ni. Ngapa hadis ni molek for kita? Supaya kita boleh jadi satu pegangi. Buku At-Tarabun hadis ni mai duk bantu. Mai duk penjelaskan hakikat tarabun hadis ni. Nah, kita dah ada dalil pada Quran pada hadis sahih lah ni, kemah pegangnya akidah kita. Akidah kita kemah. Ada kata pasal bari-bari atau datuk tu royak tak payah ni royak tak ada ni tak payah mak royak sendiri lah. Yang dia cerita oleh sesahih-sahih kita hadis iaitu Al-Bukhari.
Nombornya sekian-sekian, kita takut dia mau nak cari. Hang cari orang yang nak sungguh lagi. Cari dalam kitab Bukhari nombor belah ni. Benda-benda gini yang payah kita nak tafsir Quran. Nah, nak pergi pelaga benda ni buat masa banyak. Habis itu letih sikitlah buat tafsir bahasa saya ni. Tak serupa tafsir bahasa demo, tak kena nak buat akar, tak kena nak pergi balik. Oh cerak sebabnya kita kecek mengenai dengan ayat Allah ni supaya kata duk galagati tu royak maksud dia nak lah. Jadi bagalah tu bahaya kalau kita duk galagati sebut bagai yang Tuhan tak ada nak kepada perkataan dia. Ni perkataan dia, kita kena dengar Nabi itu pahalah nak dah perkataan ni. Ini di antara Nabi pahal. Lepas tu sebelum tu saya wakil perkataan Ibn Abbas, Mujahid, Al-Mawardi, As-Sa'labi, ni puak-puak hak yang orang pakai akik tangan belakang dah katanya puak ju. Dan ulama yang mu'tabarin dia panggil semua. Siapa tak kata kita tak akak ulama, tengoklah molek-molek umat Islam. Nah, saya tak biasa tengok ulama Pak Ita pakai supaya saya pakai ulama, tak biasa tengok lagi Pak Ita. Nah, sebab itulah pernah saya hantar buku ke Nek Aziz. Buku Haji Mabrur tu. Dia kata sepatutnya dia kata orang-orang pondok pakat mari baca buku Dr. Lutfi ni boleh kenal ulama-ulama yang tak biasa dia mau sebut. Kerana sebab barang-baranglah ni dia mau tak ada biasa sebut mana. Sebut ulama zaman dulu kata orang tu syekh ni. Sebenarnya syekh ni Syekh Ibn Abbas, Syekh Mujahid ni syekh sungguh. Nah, ni Aziz dia kata dia kecek dengan fok pondok-pondok dalam kataan dia. Ya ulah share pada buku Haji Mabrur saya tu. Walillahil hamdul min. Orang reti ni reti halu dah kata, bagalah ni bukan mudah nak buat. Nah, bukan orang ada masa semua nak pergi kelabat tiap-tiap kitab tu, bukan mudah. Habis itulah dari tala klik 30 tahun sepatutnya sudah dah tafsir, tapi ya kena jet di syaitan tu cerak dah tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, tapi lebih pada tu kena tengok kak. Konongan kerja ni bukan mudah. Nah, kalau kita tengok, tiap-tiap itu kena ada. Nah, kena ada tempat rajakan. Kita nombor apa? Nah, kita ayat mana? Bahasa mana? Bahasa tu dah, nak minta ufak kita tu jangan faham salah terhadap perbuatan usaha yang saudaramu duk buat dulu-dulu ni, semua tu nak tapak lagi para ulama belaka. Tak ada nak pergi lawan mana-mana ulama sama sekali. Nah, saya yakin kata setakat ni orang paling banyak pakai ulama ialah tafsir ni lah, tafsir Al-Bayan tak saya. Nah, tak tahu kata apa kata ulama. Kitab di belakang ni beratus-ratus. Dia boleh tengok belakang. Nah, 37 ni saya wari ya. Banyak lagi. Pas ulama saya tunjuk belakang nama ulama semua. Nak kena Ibn Abbas biar ni. Mati bila takut dia mau tak kenal. Tujuan nak perkenalkan ulama pada manusia. Kenapa? Karena dia dhaif sebenarnya Pak kita. Dhaif, masya-Allah. Sebab ni Allah Taala wi ilmu pada kita. Allah Taala wi ilmu. Dia mau boleh pakat tahulah kau. Siapa Sa'labi, siapa Mujahid, kita tengok dia tu nama apa. Ya pakai reka-reka Mujahid. Bain gapo, kita tengok dia tu saya boh cadang nak jadi demo tu cerak. Kena ulama kata orang ni siapa zaman mana mati tengok sekian-sekian. Oh tak ada nak ayat tua habis tua. Nah, Ibn Abbas mati tahun 80 ni. Nah, benda tu bukan dia satu perkara yang kita nak main-main dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak berani nak main-main dengan ayat Allah. Saya sangat berhati-hati. Itu menyebabkan kita kena lambat sesuatu surah tu pakai masa. Nah, nak boleh. Bukan semata terjemuh perah. Tak. Nah, mari otak perah orang tak dak bukan. Nah, itulah tolong berdoa. Nah, kalaulah benda ni adalah baik pada umat Islam, doa untuk saya wida buat masa setahun lagi ke datang ni bersama dengan nak panggil guru dan nak panggil orang mai tolong dah lah. Nah, untuk nak cari kelabat tiap-tiap kitab nombor tu baik akal. Nah, berdayat-dayat akal ni adalah suatu kajian yang bukan biasa. Doa pada Allah Taala ya. Alhamdulillah alladzi waffaqana li hadzal amal salih. Ni amal soleh ni dari segi waktu tafsir, amal soleh segi waktu tafsir.
Nah, tafsir jadi katanya tafsir dengan otak. Nah, benar-benar lah ning negeri Arab pun orang tak wah, bukan negeri kita, negeri Arab ada lah ning. Tak ada tafsir hidup kelabak sini waktu berakab dah tak ada biasa temu lagi. Tafsir hak ada semua tu tak ada ni. Saya sebut 37 tel. Oleh itu ikhwan yang sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Taala, kita boleh siapkan tafsir ni, lepas tu kita boleh wasa kemah segi kita tu menerima pahaman daripada ayat Allah. Nah, secara berkajian, nah orang panggil ilmiah, secara ilmiah, bukan secara orang panggil secara fikir tak tahu kata. Nah, ada iktimak qala al-musannifu saja gitu kita tak sah. Kita nak kata qala fulan nu fulan. Nah, daripada kitab sekian-sekian atau kita nak jelah. Ini hasil daripada orang ngaji di peringkat kajian ni. Peringkat kajian ni kena MA naik ke atas lah. Nah, untuk nak kaji apa ni. Nah, kalau bobo itu ya tak boleh nak mari benar-benar lah ni. Ayah. Nah, alhamdulillah Allah Taala wi kafaita. Syukur pada Allah Taala banyak-banyak. Nah, minta doa kita buka rahmat boleh tafsirkan ayat dia sebuah Quran insya-Allah taala. Sekurang-kurangnya anak cucu kita esok tak peling dari segi tafsir. Saya dah biasa sekali takut orang sutong, takut ada puak peling, pegang Quran, pegang bahasa tak tahu kata maidano. Nah, ambil makna pia kata makna malah ni mu faham ayat ni. Tu. Supaya tahu tafsir wa mauluk gapo, yuqiruhu wa tuq gapo dia kepada ayat suratul Fath. Siapa tafsir belah ni mu faham belah ni? Aku tak jetemu dalam ahli tafsir lah. Jaga molek, jangan pakai otak tafsir, jangan pakai hawa nafsu tafsir nampak. Banyak lagi saya duk perhati orang kita ni. Biasanya dia nak pakai tafsir lah. Nak pakai ayat ke, ambil ayat mai pok dalam otak dia. Mai pelaga dengan amalan takjuh dia tu, nauzubillah min dzalik. Nah, batu maka doalah kepada Allah. Kita orang kena tanggungjawab sebab kita wari ayat-ayat Quran kepada publik. Publik rujuk kepada kitab kita imalat supaya tidak jadi terlampau lebih daripada makna yang dikehendaki oleh Allah insya-Allah taala melalui kita faham ayat-ayat daripada hadis dan daripada perkataan ulama yang mu'tabarin. Allahu Akbar. Kemarin kita tengok daripada Tarabun tu baik dua puak. Puak yang selamat masuk syurga, puak yang kafir kena masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Lepas tu Allah Taala kacak buku kenyataan hidup ni, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Allah Ta'ala tak izin tak berlaku. Ni akidah belaka ni. Dan akidah ni kita kena pegang dengan akidah. Ayat akidah ni. Siapa pegang ayat ni dia akan tidak geluh kesah dia berlaku gapa-gapa musibah. Gapa-gapa benda balah kita tak usah lah. Demi ke, gapa ke, terbalik kereta ke, na'udzubillah min dalik. La samahallah. Dia tenir, tidak jadi nak jadi tertekan ledak. Lepas tu ya warilah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman pada Allah, yakni beriman bahawa segala perkara adalah dari Allah serta ia meredai terhadap segala perkara yang berlaku padanya. Ini Syaukani wak kata. Nasya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Makna apa? Yakni Allah menerangkan hatinya untuk keyakinan bahawa sesungguhnya setiap perkara yang ditujukan kepadanya mesti berlaku padanya. Tak boleh nak lari. Dan setiap perkara yang dijauhi daripadanya pasti tidak berlaku padanya walau kita nak senyap ana pun. Allahumma jannib anna al-fitan wal musibat wal ashrar. Na'udzubillah min dzalik. Itu Ibn Abbas tafsir kepada ayat yahdi qalbah. Nampak tak? Dengan sebab tu
orang tu dapat taufik dalam menghadapi musibah. Dia akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tanda kata yahdi qalbah. Berlaku apa-apa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Puji-puji bagi Allah dalam semua keadaan. Dah. Itu dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha. Siapa orang ni? Sa'id bin Jubair dan Muqatil bin Hayyan. Allah yang mentakdirkan sesuatu bala ke atas seorang hamba, itulah yang memberi taufik pada orang yang beriman padanya supaya menerima segala ujian Allah melalui qada dan qadarnya itu dengan segala redha hati. Ni Tabari mari tambah hati redha. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak ada nak mengepek, tak ada nak begitu, tak ada nak melaung pelak-pelak chip high gapa, tak ada lah. Ada orang Islam tak ada. Ning dalam menghadapi segala ujian supaya tak ada tarabah ni. Kalau itu jadi tarabah pula. Sebab setiap sakit, setiap ujian tu bukan Tuhan uji free. Tuhan upah semua. Sakit setiap minit Tuhan luruh pala dia. Luruh dosa dia. Nah, ujian kena duri sikit ya. Sudah diberi balasan dah. Ku diri sikit. Nah, tak ada kata kena duk terbalik mutu balik kereta, tak. Kadang kena duri sikit. Diri semaya lama betih, lengah sikit. Berpala cara lengah. Berpala. Oh, tak ada luar. Tak ada luar rasa ni Tuhan. Kira sungguh, ya murah. Gapa nampak hamba dia nampak letih, boleh dah. Berpala dah. Nah, baca Quran, aci serak. Oh, Alhamdulillah. Berpala serak-serak. Alhamdulillah. Masya Allah. Tak ada kata free tu hewan. Pak kita balah mana lagi nak umat Islam, manusia. Boleh pala tu kak. Syukurlah kata Alhamdulillah kak. Gapo kak. Nah, jadi syukur. Sebab tu kalau kita musibah pun Alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakak terima di hospital dah. Nah, berapa ratus ribu orang di hospital. Nah, itu adalah biiznillah dengan izin Allah Ta'ala. Dan kita tahu gitu, maka kita ni kena berimeh lah pada ni. Berimeh kepada benda ni, iaitu kita kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tak ada lah tu, mana tak ada berimeh lah. Ya wa'ri wa man yu'min billah yahdi qalbah. Ya wa'ri lepas pada ma asaba min musibatin illa biiznillah. Allah, ayat Quran ni anak-anak huruf ya tu kat sedap. Witi ciwik belakang ni witi ciwik segala batu besar. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Ta'ala tu maha mengetahui segala sesuatu. Kita kata gapo, kita niat ke mana, kita buatlah mana dalam menghadapi ujian Allah Ta'ala, bala musibah. Tu musibah. Bala puak kita ni tak ada seperti bala puak anbiya. Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling banyak sekali bala Tuhan, ujian Tuhan ialah puak Nabi. Sepatut puak Nabi tak apa lah dah. Tak sadut bala apa baik kerja Islam. Oh tak. Dia ujian banyak ada orang. Kalau tak kerja mana tu tak ada ujian sikit. Tak malak dah. Kita cari senang semata. Kita cari senang, bukan kita cari susah. Tapi sekurang-kurangnya ada timbul menening, bukan tanda kata kita Tuhan tak kasih tak. Sebab kekasih Tuhan tu, puak Nabi tu, Tuhan uji teruk pada kita lagi. Nak uji sesuai dengan gapa ad-dunya darul ibtila. Dunia ni tempat ujian dunia ni. Jadi, waktu Nabi tak ada uji apa, mana tanda kata dia jadi Nabi? Tak ada. Sesungguhnya, ya dimula beranak ujian tu dah lepas Musa kan? Beranak. Tengah dia nak bunuh anak lelaki daripada Bani Israel. Allah Ta'ala suruh mu'yat haula dalam sungai. Tu.
Jadi benar-benar ujian tu. Ibtilak belaka. Isa beranak orang kayu ya. Tepi parit itu ya. Kalau kita kecek bahasa tak malak, tepi parit. Beranak tepi parit. Lebih dah kucing lagi. Kucing beranak kat wah-wah. Wah tahun. Nabi Isa beranak tepi parit. Itulah ujian Allah. Ujian Allah. Nabi Muhammad Allah Tuhan punya tahu. Bagaimanakah dia tu, pak dia mati belum pada dia tu dilahirkan lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab ujian itu mengangkat taraf umat. Mengangkat taraf seseorang itu ujian. Paling banyak ujian, paling tinggi darajat dia. Supaya mah paling sah tu mana qasina mah. Allah. Tapi kalau bukan mah sah hancur be. Bukan mah hancur be. Nah, tu kita tu sepatutnya ya Allah. Ya Allah, Allah Taala. Kati hidup kita molek. Jangan duk gelesah, jangan duk wasa kata kita ni bila ya dikena sungguh kak. Baca doa bacalah, baca doa boleh pahala. Bukan baca doa ni tak kena bala pas ke ayat dak. Nyada gitu gini. Kita baca doa boleh pahala. Nah, tu. Barang kita minta bukan semua boleh. Nabi kita sendiri pun patut. Dia minta bukan? Tak sewi balas sama umat Islam. Tu tak wait. Ba'suhum bainahum syadid. Balas sama Islam enggak tengah duk balas, tengah duk cerkal lah ni bab di negeri Arab. Sebab hak tu barang Nabi minta dah, tu tak wait. Tu tahap ni aku tak wait. Tu doa mustajab yang ingat tahu kita berdoa semua boleh belaka. Dah Tuhan nak tak ada nak buat, Nabi dia tak boleh buat. Dah Tuhan nak masya-Allah. Alhamdulillah. Itulah Nabi Nuh anak dia kafir. Tak ada nak buat. Nabi Lut bini dia kafir, tak ada nak buat. Bukan tak saya ke bini jadi kafir pernah buat kan? Masya-Allah kan malam masya-Allah yakun. La ilaha illallah. Apa dah tu? Habis tu dah? Faham tu ayat sebelah dah. Molek ayat. Ayat molek aja. Jangan sedak ayat Quran dah. Jangan rasa tak sedak. Jangan rasa payah. Tak ada payah sekabut. Mudah-mudah ayat. Nah, siapa baca tafsir saya ni? Tak ada kena ngaji di Tok Guru kali. Ertilah. Saya buat tafsir bukan sepuluh jam dulu. Dulu ya kena pakai Tok Guru barulah boleh. Bahasa dia tu. Tapi saya buat cedek kepada semua orang yang tak ada masa nak dengar kita mengajar, pihak mengajar, boleh kerti sendiri. Bahasa mudah untuk nak jadi semua orang itu cepat dapat faham daripada ayat Allah Ta'ala. Walillahil hamdulillah. Kalau gitu, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Naklah kamu taat pada Allah dan taat pada Rasul. Dah mu tahu kata semua mai Tuhan tak? Tuhan itu peria, tupai Tuhan. Semua mai Tuhan belaka. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Sama-sama ati'u dua tu. Sama tinggi standard Allah Ta'ala buat kepada Rasul sebagai memelia kepada manusia. So taat ke Rasul. Rasul ya apa, Rasul buat apa, taat ke dia bulat-bulat. Walau Tuhan tak kata betul-betul pun tak apa. Sebab Allah Ta'ala suruh taat. Mung taat ke Rasul makna kata mung taat ke Tuhan. Sebab apa? Tuhan suruh mung taat ke Rasul. Nampak tak? Tuhan suruh mung taat ke Rasul. Lalu itulah mung taat kepada Rasul ialah taat kepada Tuhan. Dan mung taat kepada ketua, mung taat kepada Rasul. Nah, Rasul suruh taat kepada ketua. Kita taat kepada ketua ni bukan makna kita taat kepada ketua, makna taat kepada Allah dan Rasul. Wa ulil amri minkum kan? Taat kepada ketua. Ada nak buat, nak taat dari takat dia di ketua kan? Terdekwah keketuaan dia, kita kena taat dia. Bah kalau mempaling, mu tak taat, fa in tawallaitum. Maka jika kamu berpaling dari mentaati kedua-duanya, fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Tengok dia ayat. Maka
Kerugian bukanlah pada Rasul. Kerana Rasul sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanya menyampaikan perintah dengan jelas nyata. Itu yang kewajipan Rasul aku. Tak suruh Rasul tu orang Islam tak. Tak ada duk paksa Rasul. Mungkin kena pisah orang Islam kan ni. Tak. Mengoyak pisah royak molek dia. Ya saya masuk kerja aku bukan kerja mung masuk Islam. Tu. Bagi jack molek antara kewajipan Tuhan kewajipan kita. Kalau orang ni tak faham Islam, mung dosa. Sebab mung tak oyak dia. Kalau ia faham dah tak masuk Islam, Allah Taala tanggungjawab, kita bukan. Anilah ni kita tahu kata 60 juta ni reti tak pergi Islam. Kata reti tanggungjawab atas orang 6 juta orang Islam di tanah ni boleh dia dosa belaka. Sebab ia tak faham. Apa tak oyak dia faham. Mana al-balaghul mubin? Al-balagh bukan balagh saja, kena mubin, kena terang. Acik dia reti. Reti suku, terima suku. Tu ingat mal. Reti kerja kita, we reti kerja manusia, kerja rasul, kerja ulama, hak makan saka rasul. Manakala menerima adalah kerja Allah. Kewajipan Allah. Tu tengok bawah tu berkata Az-Zuhri. Zuhri ni tok guru pada Imam Malik. Tok chair kepada Tok Imam Syafi'i. Nah, tu. Minallahir risalatu wa 'ala ar-rasulil balaghu wa 'alaina at-taslimu. Tu bahasa puak-puak dia ni, bahasa Arab comel ni. Maksudnya dari Allah kerasulan atau agama dan agama mai pada Allah, risalah. Risalah ni dua makna. Satu risalah maknanya saan daripada Allah. Duanya risalah kerasulan Muhammad. Untuk tak jadi rasul daripada Allah. Wa 'ala ar-rasulil balagh, dan ke atas rasul itu kewajipan menyampai. Wa 'alaina taslim, dan ke atas kita umat Islam kewajipan menerima atau penyerahan diri. Kena terima atas sekali. Kewajipan kita. Jadi kalau kita tak terima, habis kewajipan rasul dia al-balagh. Dah, itulah lebih kurang hari ni perkata Ibnu apa ni? Saya kasan tak cerita. Saya lupa hari. Tun Cebak ya. Ibnu Gapa tak tahu. Al-Baz Ibnu. Apalah kita cari semula. Nah, itu dia. Sebab ya saya kasan genyok situ tu. Nah. Itulah. Faham tu dah, kita faham ni. Ni semua ni ada kena buat akidah. Akidah. Ayat akidah banyak pada ayat ibadat. Ibadat 500 ayat. Lepas tu akidah, cerita, ambil hikmah, gapo ayat. Tu. Sebab itulah bagi kuliah tu syariah 500 ayat ya. Kuliah usuluddin tu kena banyak. Kuliah tu tafsir tu setir Quran. Siapa nak usuluddin, siapa nak tafsir Quran hadis, masuk kuliah usuluddin. Siapa nak kepada kitab fiqh gini-gini, pendapat ulama gini-gini, masuk kuliah syariah. Allahu akbar, Allahu akbar mala. Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah. Ni ayat Tuhan tak ni ayat Rasul. Rasul kewajipanlah tu. Allah tu ialah pihak la ilaha illahu. Tu khabar kepada Allah. Allah muqtada. Ngaji saya pondok ya kena kata muqtada khabar kena reti benar ni. Tak reti betul ni. Dia panggil orang ngaji nahwu tak iktiraf. Agak sikit pian nak dituk guru sikit lagi kena pandai nahwu. Barulah orang kakah-kakah pondok ya iktiraf. Ya tak ada peluang nak pergi gohak dah lah kita tu. Dan kita kemah buku nahwu. Nah, Allah ialah tiada Tuhan melainkan Dia. Tak ada kata Allah tu ialah tiada. Ni definition Allah yang Allah Taala sangat kena sekali. Nombor satu sekali. Pengertian kuamai Allah nombor satu Allah Taala kena ialah
la ilaha illahu. Ialah tiada Tuhan melainkan dia. Sa. Ialah sa kalau kita nak kaca mudah-mudah. Allah tu ialah sa. Sifat sa tu nak kemah benar tu untuk nak menolak syirik. Nampak tak? Tujuan tauhid ni nak tolak syirik. Akidah ni kena tauhid. Akidah nombor satu sekali tauhid. Nah, dah situ kemah tak apa, ya mari belaka. Dah situ lu, ya hancur belaka. Tak ada. Akidah mula-mula kena tauhid. Allahu la ilaha illahu. Nah, Allah tu tiada Tuhan melainkan dia. Allah. Sebab apa? Sebab Tuhan ni semua nak Tuhan belaka. Nah, semua nak Tuhan. Gamu kafir, gapa nak ke Tuhan, tapi tak kena Tuhan pasal Tuhan nak. Tuhan naklah mana? Allah tu ialah la ilaha illahu. Ayat kursi lah tu dah ada. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Ya tak mahu ya kan. Kursi. Ayat kursi ni merupakan sifat Allah yang banyak-banyak dalam satu ayat. Ayat yang mencerita sifat Allah paling panjang sekali Al-Quran ialah ayat kursi. Sebab itu a'zamu ayatillah. Sebesar-besar ayat Allah iaitu ayat kursi. Nah, tu. Kalau gitu Tuhan seorang. Allah, ni nak ayat atau agama Islam, agama mudah. Tuhan seorang payah apa? Nanti gijing situ tu sudah. Anda kena fikir banyak. Tujuan waktu hasa tu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Oleh yang demikian maka ke atas Allah sahaja hendaklah orang-orang beriman bertawakal. Ke atas Allah saja. Hanya kepada Allah jua. Saya terjemuh salah tak apa malak mana sini. Saya duk naknya maka hanya kepada Allah jua hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal. Ya, ni terjemah menurut bahasa Melayu. Kalau orang Arab tak apa sedap terjemah macam ni. Dan hendaklah orang-orang beriman bertawakal hanya kepada Allah. Dia kena sebut hanya kepada Allah dulu. Barulah sedap dengan Allah Ta'ala kata wa 'alallahi falyatawakkal. Dan ke atas Allah sahaja, la 'ala ghairihi, tidak ke atas lain daripada Allah. Naklah bertawakal oleh orang beriman. Tu kemah molek. Nah, taqdim al-jar al-majrur sebagai nak ifadatul hasar. Ni ilmu ma'ani pula. Abang-abang nak ada ulama sikit lagi nak ngaji nahwu molek, sarah molek, ma'ani, bayan dan apa dia badai molek. Ni lima ulama, lima gapo ilmu alat ya panggil. Kalau tak gerak barang ni paling lalu dah kita baca kitab-kitab tak paling. Quran terutama sekali Quran. Kena ada 5 ulama ilmu ni. We man 5 ni. Tak ada ilmu ni 5 ni pihak Arab tak tubik. Dalam toh bahasa Arab tu pihak tak tubik. Ada ilmu ni pun kita orang Jawi ni ya tak dalam sepuluh orang Arab. Orang Arab ya pergi dengan saliqah Arabiah dia tu tinggi. Oleh itu maka ikhwan yang sembilan sekalian, marilah kita beriman kepada ayat dengan sungguh-sungguh. Beriman sungguh-sungguh pada ayat. Tawakal pada Allah. Dah tawakal pada Allah, fahuwa hasbuh. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Tengok nota kaki 20. Kepastian tauhid uluhiyah ialah bertawakal kepada Allah semata-mata. Ini ibadat ni, ibadat dah. Tawakal pada Allah, ibadat. Tak saja ingat hati kepada Allah. Segala-gala kerja kita duk jalan kan, tawakal kepada Allah. Tapi kena buat. Misalnya kita nak buat kerongkang ke apa, buat kerongkang molek. Nak buat kerongkang tu syarat dulu, syarat molek, buat kerongkang molek. Lepas tu kita serah pada Allah Ta'ala. Serah pada Allah ni setelah usaha. Tawakal ni datang setelah usaha dah. Jangan tawakal ni tak ada usaha sikit abuk, tawakal. Tu tak kena. Azam tu lepas syarat dah. Nah, wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal Allah.
Naklah kamu mesyuarat dengan mereka itu, dengan orang tak apa itu mana, mesyuarat tanya yang nampak kana. Nah, ni ayat atau mesyuarat ni adalah di antara dasar Islam. Bila sudah mesyuarat, muazzin nak uak dah lah bagai tu. Dasar pada putus mesyuarat. Tapi buat tawakal pada Allah, jangan putus mesyuarat. Siapa tawakal pada putus syarat, maka dia jadi syirik. Tawakal pada Allah. Sebab ini kerja Allah Ta'ala belaka. Ma asaba min musibatin. Masya Allah kan malam lam yakun. Apa tu? Itu dia. Kepastian tauhid uluhiyah ialah bertawakal kepada Allah semata-mata. Ditentukan perintah tawakal hanya kepada Allah, kepada orang mukmin, ialah kerana sesungguhnya yang beriman dengan bahawa segala-galanya adalah dari Allah. Ma asaba min musibatin, nak kata membawa ia bertawakal kepadanya. Yang orang beriman ia tawakal kepada Allah. Tawakal kepada mana lagi? Tak ada dah tu satu ya. Cuma jaga-jaga sikit dengan sebab-sebab tu. Jangan tawakal atas sebab. Sebab bukan Tuhan. Tawakal mana kata segah di berserah pak tu, serah ni ubudiyah ni. Ubudiyah pada Allah Ta'ala. Ibadat, serah diri pada Allah ni satu ibadat penting. Dan sekaligus ayat mengisyaratkan bahawa orang yang tidak bertawakal pada Allah adalah bukan mukmin. Orang yang tak bertawakal kepada Allah ni orang tak ada beriman. Atau iman dia tak sempurna. Ning At-Tibi dengan Al-Alusi kata. Saya korek ulama Tibi ni jari orang nak kenal, jari nak apa Pak Ita. Al-Alusi ni sepatu juga. Tapi ada juga orang kenal Al-Alusi Tibi, jari nak kenal. Oleh itu alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita boleh tumpai mereka ini. La ilaha illallah. Ayat tawakal ni ayat ibadah. Ibadah qalbiyah serta perbuatan taubat berdasar pada ibadah qalbiyah ni. Tawakal, kemah tawakal pada Allah. Buat kerja apa? Usaha sutrik. Nah tawakal. Gapa-gapa tawakal Allah. Katuk itu. Umur kita katuk itu kan? Bismillah. Kaci dengan bismillah. Tawakal. Kita katuk itu umur. Selapai bismillah. Tawakal Allah. Allah tak cara. Kita tahu katuk itu. Padahal orang jahat berpokeh hulai. Tapi dah kita tawakal Allah, Allah Ta'ala tunggu. Allah Ta'ala atur. Lepas tu dia nak ujadilah, nak ikut dia. Sipai mutu, sipai bagai, sesuai dengan tempat yang duduk. Tawakal Allah. Nah, i'qil fatawakkal. Ikat molek barulah kamu tawakal. Ni orang jamin uta. Ikat uta molek tawakal. Tawakal pada Allah. Baik lepas uta lepas tu tawakal pada Allah tak leh lah tu. Tak leh. Nah, ni jamin uta dulu. Begitu juga zaman lain. Jangan jangan buat main-main satu benda tu. Lepas tu kita kata tawakal pada Allah Ta'ala. Nah, kita buat setara mana pun, orang tak juh, orang gapo ya boleh buat. Tapi dari kita tawakal pada Allah, Allah Ta'ala jaga. Sunat kata bismillah waktu kita kata itu, main kata itu bismillah. Koci dengan tu. Koci dengan tawakal pada Allah SWT. Jadi kita akan tawakal. Kalau kita ni, nah tawakal yang boleh setiap masa. Tawakal pada Allah. Faham ibadat. Nah, ada gapa-gapa anak kita belai molek, belai banyak-banyak. Tawakal pada Allah Ta'ala tak cara lagi. Anak kita hamba dia. Anak ya kita hamba dia. Dia cara ambil hamba dia. Tapi kita kena ui ilmu ke dia, ui segala nafkah hidup pada dia. Tawakal Allah. Allah Ta'ala cara ambil. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa dia tawakal pada Allah, maka cukup dah. Habis kewajipan sebagai bapa terhadap anak, sebagai suami terhadap isteri, sebagai guru terhadap murid-murid. Nah, wak pagai molek gapo wi aduk molek mengajar molek tawakal Allah. Nah, tawakal Allah. Nah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Begitulah segala kerja apa-apa hidup ditawakal.
Salah satu daripada kenyataan yang tidak molek tawakal ni, tekah kerja besar-besar bunyi-bunyi kata tawakal pada Allah, nampak? Kerja lalu tak ada tawakal. Sebenarnya boleh kerja, setiap kerja kita tawakal pada Allah, supaya jadi kita sebagai hamba Allah. Kalau kita tak ada sifat tawakal dalam semua kerja lalu, nak tidur pak, katuk pintu belakang, tawakal Allah. Habis tidur dalam kita beribadat pada Allah, tawakal pada Allah Ta'ala. Setiap kala kena tawakal pada Allah, barulah kita jadi seorang hamba. Kalau tak ada tawakal, mana kata tak jadi hamba. Hamba yang tidak sampai kepada derajat iman yang sebenar. Sebab iman boleh pakai semua iman. Ada kena ada uak, ingat. Nah, tawakal Allah. Tawakal Allah. La ilaha illallah. Nah, tu jaga malak. Kita kena ayat ni katakan dah. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Muqtadal iman, kepastian iman kena tawakal pada Allah. Mana kata kalau tak tawakal pada Allah, kita kena cek iman kita tu. Iman kita kurang. Boleh jadi tak ada. Iman ni, nah, yazid wa yanqus, bertambah kurang iman. Ada satu bahasa lagi atau supaya baju iman. Kadang-kadang cabut kita. Kita cabut baju tak akal. Iman. Jangan ingat atau iman ni ya lekat semua. Tak ada gelembung, tak ada kepah, tak. Ilmu gelembung. Kalau kita baca Quran banyak, dengar ngajar, gelembung naik. Nah, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Dan kita wasakah kita galak besi lain tu, mula bah tu iman kita. Nah, yang qusu kurang iman ni dengan taat pada syaitan. Bahawa taat pada syaitan ni iman dia kurang. Situ dia duk sanggup lopak pagai ikut wak ni. Nah, waktu wak ni benda tak pakan, benda hak tak pedah. Dengan sebab dia duk taat pada syaitan. Iman kurang. Iman ya jang hala pala dia melapak. Ya kau dia tak buat, tak ada buat bab iman. Tekah kita dengar semaya banyak, baca Quran banyak, iman naik. Askah tu tak ada wasa nak buat apa. Iman duk kontrol. Benar iman. Tekah-tekah benar syaitan, tekah-tekah benar iman. Belah tu lah Nabi kata sa'atan. Satu masa begini, satu masa begini. Tak apa, boleh duduk belah tu. Sebab ya ada senjata taubat, istighfar, atau ada senjata situ. Nah, tapi beringat sebanyak mungkin. Beringat sebanyak mungkin. Sebabnya belum tentu kita dari kita buat benda jahat kita nak taubat. Nah, oleh itu kita disunatkan supaya sapuh semua. Boleh kita kecek gini pun. Dan kita suk dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis hak tak walat sapuh ke api. Tu kita dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Dia siapa dah? Nah, sekarang ni dulu hari ni nampak dah. Esok ni sedap benar ni esok ni. Nah, 429 ni ada berapa ayat lagi? Ada 4 ayat, 5 ayat lagi dah. Pakai esok lah. Esok kita tutup boleh. Lusa tu kalau ada lagi kita tuan mai secara umum. Nah, sebanyak 29 ayat semua kita ngaji ni. Nah, 29 ayat kita ngaji untuk bulan Ramadan dan masa i'tikaf. 11 dari suratul Munafiqun, 18 dari suratul Taghabun. Insya-Allah taala kita tak ada orang munafik dan kita reti benar Taghabun tidak jadi orang yang kelipar kacang insya-Allah taala. Allahumma waffiq wal hadi ila sawis sabil wa huwa a'lamu bis shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi